Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada murid-murid kelas 4 IB dan 4 IK. Alhamdulillah berjumpa lagi kita pada hari ini untuk sesi pembelajaran sejarah secara online. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa supaya majlis ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Semua murid boleh buka buku teks muka surat 6, di mana pada hari ini kita akan belajar mengenai sumber sejarah. Sumber sejarah. Apa itu sumber sejarah? Sumber sejarah merupakan maklumat yang tepat. Dia tak dok orang kata cerita-cerita orang panggil buah mulut orang, tak dok. Sejarah ini adalah fakta yang tepat, yang betul-betul berlaku. Bukannya orang kata fitnah, bukannya orang kata cerita menipu, bukan. Ia merupakan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang berlaku. Dan sejarah ini ada satu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber yang utama dan sumber yang kedua. Sumber sejarah ini adalah maklumat dan bukti yang benar. Maklumat dan bukti yang benar mengenai sesuatu peristiwa. Dia ada, kalau tak benar, kalau maklumat itu tidak benar, tak ada bukti, itu tidak dikira sejarah. Jadi cikgu nak tanya satu soalan kepada awak lah. Hang tuah, hang jebat, betul tak peristiwa itu berlaku? Mahsuri, betul tak peristiwa itu berlaku? Ada tak bukti-bukti dia? Ada tak catatan sejarah yang mengatakan bahawa peristiwa Mahsuri itu berlaku di Langkawi? Betul ke Langkawi itu disumpah dengan 7 keturunan? Jadi semua itu kita kena tengok apa itu sumber sejarah itu, sumber primer, sumber kedua, sekunder. Bukti itu wujud ataupun tidak, barulah kita boleh kata itu adalah sejarah. Okey, kita pergi pada sumber primer. Apa itu sumber primer? Sumber primer ini adalah sumber yang pertama, sumber yang bersifat asli, bahan asal, yang belum dicetak. Maknanya ia adalah barang yang boleh nampak dengan mata kita. Contohnya adalah batu bersurat di Kuala Berang ni, di Kampung Buloh. Sebutir batu bersurat tu wujud. Jadi bila batu bersurat itu wujud dengan tulisan-tulisan Jawi di situ, jadi kita boleh kata bahawa pada waktu itu kerajaan Islam sudah ada di tanah Melayu. Maknanya itu adalah bukti yang kukuh. Sebab di batu bersurat itu ada undang-undang Islam, ada hukum-hukum Islam. Kalau orang yang berzina, apa yang perlu dibuat, bayaran zakat dia, itu adalah bukti-bukti kedatangan Islam di tanah Melayu. Okey? Jadi apa lagi sumber primer? Kalau kita tengok di situ adalah fosil tinggalan tumbuhan ataupun haiwan yang terawet. Ataupun kita boleh tengok di Egypt, Mesir, Firaun, makam Firaun tu kita jumpa yang telah diawet dalam keranda lagi. Itu adalah sumber primer. Kemudian manuskrip tulisan tangan seperti Hikayat Hang Tuah dan Solatus Salatin. Itu adalah manuskrip. Okey. Artifak hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembika, senjata dan duit shilling. Jadi benda-benda macam ni lah orang jumpa dalam tanah. Orang jumpa gali-gali kan. Jadi di situ orang boleh tahu peradaban dunia masa tu. Orang-orang masa tu, orang-orang Melayu masa tu buat apa pekerjaan dia, macam mana cara kehidupan mereka. Itu adalah bagaimana mereka mengkaji sejarah-sejarah ini. Kemudian dokumen rasmi mengandungi catatan seperti tentang satu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Contohnya awak tengok di file tu lah. Jadi itu adalah dokumen rasmi
catatan tarikh dia berlaku, apa yang berlaku, itu adalah sumber primer. Kemudian kita pergi kepada sumber sekunder, sumber yang kedua. Sumber sekunder ini adalah bahan yang dikaji melalui pembacaan yang bahan bertulis. Bahan-bahan ini ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah. Contohnya, pakar-pakar sejarah, guru pakar sejarah, ahli-ahli sejarah. Mereka ini mengkaji sesuatu peristiwa itu lalu menulis ke dalam buku. Contohnya yang ada di depan awak sekarang ni, buku sejarah itu. Buku sejarah ini ditulis oleh cikgu-cikgu pakar sejarah. Ini adalah sumber yang kedua, sumber sekunder. Maknanya dia mengkaji sejarah dan menulis buku untuk awak baca. Dan ini dikira sebagai sumber sekunder untuk awak memahami. Okey, contohnya tengok buku sejarah Sabah, prasejarah Tanah Melayu, majalah, contohnya akhbar, berita-berita, utusan Melayu, berita harian, harian Metro. Jadi segala cerita di dalam akhbar itu dikira sebagai sejarah. Okey. Buku, kemudian peta, jurnal dan laporan tahunan jabatan, ensiklopedia, itu adalah sumber sekunder. Alright. Jadi pada hari ini cikgu nak awak memahami cikgu menceritakan apa itu sumber sejarah. Okey? Dan cikgu nak bertanya kepada kamu, apa sumber sejarah yang ada di dalam rumah awak yang berkaitan dengan keluarga awak? Apa sumber sejarah primer, apa sumber sejarah sekunder yang ada di dalam rumah awak? Itu adalah latihan yang pertama pada hari ini. Latihan yang kedua, cikgu akan bagi gambar ke dalam WhatsApp group dan awak boleh tengok gambar tersebut dan boleh buat di dalam buku latihan sejarah. Awak nak photostat pun boleh, awak nak salin pun boleh, awak nak salin nak buat jawapan sahaja pun boleh. Okey, cikgu akan bagi gambar, ada 2 keping gambar di dalam WhatsApp group, awak boleh tengok ya. Okay, akan ada 3 latihan, ada 2 latihan pada hari ini. Yang pertama, latihan mencari sumber sejarah primer dan sumber sekunder di dalam rumah awak yang berkaitan dengan keluarga awak. Dan yang kedua adalah latihan yang cikgu akan bagi di dalam WhatsApp group nanti. Jadi itu saja sesi pembelajaran sejarah pada hari ini. Kita akan jumpa balik pada minggu depan, insya-Allah pada tajuk yang lain. Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sama-sama kita berdoa supaya COVID-19 ini berakhir dan kita boleh berjumpa di sekolah nanti. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.